Jadi biasanya orang kata bila dah sampai ke 10 hari terakhir, 10 malam terakhir ni ialah masa untuk kita melakukan pecutan dalam amal ibadah kita. Jadi bila kita kata pecutan ni macam kita tengah lumba lari lah kan, dan akan ada garis penamat di akhirnya. Macam tu juga Ramadan akan ada penamatnya, akan ada akhir Ramadan. Jadi apa bila kita dah sampai ke garisan penamat tu, kita bersorak gembira, what's next kan? Apa langkah seterusnya? Adakah amal kita tamat dengan tamatnya Ramadan? Adakah amal kita berakhir dengan habisnya Ramadan? Wal'iyadzubillah. Jadi insya-Allah hari ini saya akan berkongsi 4 tips bagaimana kita menjaga atau sustain kita punya momentum ibadah kita sehingga sepanjang 11 bulan lagi ni sehingga ke Ramadan seterusnya insya-Allah. Jadi yang pertama tips ialah check kita punya intention. Selalu tajdid niat kita. Kerana apa? Innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu dikira berdasarkan niat. Jadi kita tak naklah kita buat amal banyak tapi amal kita tu tak diterima kerana niat kita yang terpesong, niat kita yang kadang-kadang keluar daripada landasannya kan. Jadi bila kita kena perhatikan niat pada permulaan amal, pada pertengahan amal dan juga pada akhir amal kita insya-Allah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua ialah have a realistic target. Bila kita Ramadan ni, kita selalu nak ada perubahan yang sangat besar pada diri kita kan. Kalau boleh kita nak jadi solehah, kita nak jadi rajin, kita nak jadi selalu masuk dapur, masak setiap hari. Kita nak jadi orang yang tak marah langsung waktu Ramadan kan. Tapi adakah target-target ini realistik bagi kita? Adakah target-target ini achievable? Kerana kita tak naklah bila kita set a really high target untuk diri kita, kita cepat putus asa bila kita tak mencapai target tu. Right. Sedangkan ahabbal a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah amalan yang berkekalan, amalan yang konsisten even though sedikit. Jadi kalau contohnya kita kata kita tak pernah solat sunat kan. Jadi kita nak cuba untuk solat sunat fajar contohnya kan. Jadi Ramadan ni fokus on nak solat sunat fajar. InsyaAllah after Ramadan pun kita cuba untuk kekalkan satu penambahbaikan tu sampai ke Ramadan seterusnya. InsyaAllah kita set another target pula. Alright. So itu ialah yang kedua, have a realistic target. Yang ketiga ialah berkaitan juga dengan yang kedua, tambah ilmu kita. Kadang-kadang apa yang membuatkan kita termotivasi atau membuatkan kita ni berterusan melakukan satu amal tu ialah bila kita tahu fadilat sesuatu amalan. Jadi contohnya macam tadi solat sunat fajar tadi, kalau kita tahu fadilat solat sunat fajar ni khairun minad dunya wa ma fiha kan, ganjaran dia ialah lebih baik daripada dunia seisinya. InsyaAllah itu akan menjadi satu benda yang kita termotivasi untuk konsistenlah mengamalkan amalan tersebut. 2 rakaat je pun kan, tapi kita dapat ganjaran, reward yang lebih baik daripada dunia dan seisinya kan. Siapa yang tak nak kan. Dan yang keempat, yang terakhir insyaAllah, suhbah salihah. Cuba untuk mendampingi orang-orang yang salih. Ada satu hadis daripada Rasulullah SAW. Baginda bersabda, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu depends on agama rakannya atau sahabatnya. Maka perhatikanlah dengan siapa kita bersahabat. Okey? Jadi insya-Allah dengan sohbah salihah, dengan mendampingi orang-orang yang salih, orang-orang yang baik, benda tu dapat menjaga momentum amal kita, dapat menjaga momentum iman kita insya-Allah supaya berterusan. InsyaAllah itu 4 tips daripada saya, tapi disclaimer juga, disclaimer di akhir ya. Disclaimer bahawa kita ni, iman kita ni turun dan naik. Bukan saya nak kata 4 tips ni akan membuatkan iman kita sentiasa naik, tak pernah turun, tak. Tapi macam mana kita nak cope bila mana kita berada di keadaan yang futur, bila mana kita berada di keadaan yang malas atau tak ada semangat tu kan. Okey, jadi saya nak tutup dengan satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Ahmad, inna likulli amalin syirrah thumma fatrah
فمن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل ومن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى. Setiap amal itu ada masa kemuncaknya dan ada masa malas atau masa futurnya. Maka sesiapa yang bila dia dalam keadaan futur atau malas itu, dia ke arah bid'ah, maka dia telah dhalla, dia telah sesat. Dan sesiapa yang masa dia malas tu, masa dia tengah rasa futur tu, dia cuba untuk mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah menjadi orang yang mendapat hidayah. Semoga insya-Allah kita cuba untuk menjadi orang yang mengikut sunnah ni walaupun kita berada di masa futur, insya-Allah. Jadi semoga kita mendapat Lailatul Qadar, insya-Allah, dan semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa di akhir Ramadan ini, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.